Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah bersua kita lagi dalam rancangan Skop. Dapat dilihat di sini. Wow, sangat-sangat menarik. Saya sangat teruja melihat bukan saja landscape, malah juga bunga-bunga hiasan yang ada di sini, bunga-bunga daun. Dan juga yang menariknya, ia diusahakan dan diungkayahkan oleh kaum Adam. Jadi macam mana boleh terhasilnya landscape yang indah bersama dengan bunga-bungaan hiasan yang ada di sini. Jadi kita ni akan bersama dengan personality Skop kita pada kali ini, iaitu Awang Haji Anwar bin Haji Abdul Rahim, untuk berkongsi kepada kita ni macam mana boleh terhasilnya landscape dan juga bunga-bunga hiasan ini. Jadi teruskan kesetan anda bersama saya. Minat Awang Haji Anwar bin Haji Abdul Rahim terhadap bunga hiasan ini sudah dipupuk semenjak kecil lagi sehingga kini menjadi keutamaan dalam mengisi masa lapangnya. Terdapat beberapa jenis tanaman bunga hiasan yang beliau usahakan. Sebaik saja berada di halaman rumah personality Skop minggu ini akan membangkitkan rasa keterujaan kita untuk menikmati keindahan bunga-bunga hiasan yang ditanam di dalam pasu yang tersusun dengan rapi. Lanskap bunga hiasan beliau ini mempamerkan pelbagai jenis bunga-bungaan yang beraneka bentuk dan warna-warninya. Satu daripadanya bunga daun keladi yang terkenal di kalangan peminat bunga di negara kita. Di sudut lain lanskap ini terpamer bunga jenis daun yang bermacam jenisnya, yang daun menghijau gelap dan cerah. Tuan Haji, amat menarik sekali ni lanskap di sekitar ni dengan tanaman-tanaman bunga hiasan, jenis daun ada, jenis bunga yang mekar ada. Jadi satu lagi perkara yang saya teruja, rupanya lelaki-lelaki yang mengusahakan, atau amat menarik sekali. Jadi di sini boleh saya katakan Tuan Haji memang green finger ni, green thumb punya orang. Boleh kata, lurus kata. Okey, jadi dilihat di sini memang banyak. Saya percaya penonton di luar sana ingin mengetahui sejak bila kita mula bergiat aktif ni Tuan Haji? Sejak 2000 tahun 2000 lah. Tahun 2000 ni artinya lebih 20 tahun sudah. Jadi memang indah hairanlah kalaupun dilihat sini memang banyak. Agak-agak lebih ribuan kali ni. Lebih ribuan kali ya. Dan ini Tuan Haji, saya lihat habis kita ni sibuk menganu tanah tu. Apa yang kita buat ni? Menaikkan tanah ni supaya ia lebih menjadi gambor, supaya tanaman-tanamannya jadi subur kan. Ini tanah. Ini kompos. Tanah kompos. Yang dicampur dengan sekam ni sebenarnya. Sekam, kompos sama tanah hitam sikit lah. Ini sekam padi biasa ni ya? Sekam padi biasa. Boleh juga dibakar kalau suka dibakar. Jadi ini tanaman alocasia lurus. Alocasia. Yang menarik sekali alocasia ni. Kerana ia ada dua warna ni. Depan dan belakang berbeza. Yes. Baik, jadi kalau Tuan Haji mungkin boleh kongsikan juga penonton di luar sana. Kita kongsikan tadi dah lebih 20 tahun lah bergiat aktif. Jadi macam mana boleh ada idea tu? Apa yang mendorong bis kita untuk mengusahakan tanaman-tanaman ni? Sebenarnya dari minat lah. Semuanya ni daripada kedua ibu bapa juga kan, mendorong dari damit sampai ke pasaran ni. Jadi boleh saya katakan latar belakang keluarga ada main peranan juga ni. Jadi mungkin Tuan Haji boleh membawa saya pusing-pusing satu rumah melihat akan keindahan landscape di sekitar ni. Di sini apa ni bunga-bunga jenis daun ni yang kita simpan di bawah ni? Jenis ni Syngonium. Ini jenis Syngonium. Ini Syngonium albo. Ini batik. Ini pink. Macam ni. Yes. Ini duda bolong, itu janda bolong. Ini jenis bunga air. Keladi air sama keladi bunting atau ini jenis jenis apa tu? Bukan keladi lah. Bukan. Ini jenis bunga air sekian ni. Ini bunganya warna purple, ini warna kuning. Selimpat. Mana kita dapatkan ni? Ambil di hutan. Ada kan? Mengambil, ada membali, ada juga, ada campur lah. Campur. Kalau saya melihat Tuan Haji, kalau lihat dari segi susun aturan ni,
adakah ada spesifikasi mengapa kita memilih bunga yang macam ni? Adakah memang kita minat ataupun kita secara rawak saja? Sebenarnya minat. Lebih tertumpu pada minat mana? Minat especially pada bunga air. Okey. Jadi dah ada spesifikasi tertentu lah. Tapi lebih kepada bunga air saja. Yes, bunga air. Yang lain ni just sajalah. Untuk hiburan saja. Untuk hiburan saja. Tadi bis kita mengongsikan ni keladi air. Keladi bunting. Keladi bunting. Sebabnya kalau ia dipanggil keladi bunting, kalau masanya kecil dia ada jenis labu ni. Allahu Akbar. Bawahnya sini ada labu. Ya, berbunga boleh. Wah. Menarik sekali. Bos saya pernah lihat dan saya punya tahu rupanya keladi ni ada jual yang air Saya tahu ada jenis di air. Air ada dua jenis nih. Kalau keladi misalnya ada yang suka di air, ada yang suka yang tanah daratan yang jenis tanah gambor. Dan juga di sini bukan saja tertumpu kepada jenis paku-pakuan, malahan juga ada yang tanaman yang bergantung. Jadi kalau bagi pendapat Tuan Haji, tanaman bergantung apa yang sesuai ni? Yang kalau kita ni menggantungnya pada pasu. Jenis-jenis tanaman yang macam mana? Bunga-bunga macam mana? Ini kalau jenis sirih-sirih macam mana ni? Ini jenis sirih ni, sirih merah. Sirih sampar juga orang manggil kan? Ini ubat. Ya ada ke tubuh bunga atau? Ada. Kadang-kadang tapi kadang-kadang ada musimnya berbunga, ada musim indah ni, Bah. Tapi yang menariknya juga pasu kita ni pelbagai. Warna-warni. Berwarna-warni. Dan juga bunga jenis tanaman yang sesuai pasu gantungan ni adalah jenis bunga yang melingkar, Pak. Yang turun. Yang turun, yang melingkar ke bawah tu yang paling sesuai. Kerana bila ia makin tumbuh membesar, lawa tu ya. Merimbun je ke bawah, lawa usulnya. Dan mungkin boleh kongsikan lagi. Saya selalu melihat ni. Apakah ni? Kurang pasti namanya ni. Ini sebenarnya ubat ni, Bah. Kalau ada gigitan ubat. Tapi ini yang jenis baru. Ini yang boleh dulu kecorak sudah berwarna orange kan. Yang lama hijau semua ni. Bunga tulang. Bunga tulang. Macam ada daun ke? Tidak, jenis cuma ni saja. Macam batang. Macam batang. Itu tu. Ini kalau kena gigit penyangat kah, semut padas kah bagus. Dia punya ambil patah, keluar gatahnya, keluar gosokkan. Ada gatahnya? Insya ada. Boleh? Boleh cuba? Boleh. Mana satu? InsyaAllah. Boleh. Di kita lah takut tu juga. Kadang-kadang ada putih. Jadinya kalau ia mempunyai ubat, awak ada. Ini sejenis tanaman. Kalau tapi gatal, untuk luaran saja? Kalau gatal, kalau digigit, nyamuk serangga boleh gosokkan saja, insyaAllah. Di titik dulu atau ada getahnya? Biarkan saja sampainya kering, tidak apa-apa. Tapi ini jenis beracun juga, jaga mata. Jadi sesuai untuk luaran saja. Untuk luarannya. Mak menarik sekali. Jadi kalau saya lihat ni, Tuan Haji, adakah ada kita kalau membeli bunga lah, kita lebih suka yang jenis air tadi kan? Ada juga jenis daun hijau juga. Jadi macam mana? Adakah kalau kita membeli itu sebenarnya untuk menyesuaikan dengan landscape di sekitar ni? Yes. Cuma tu? Kadang matchkan warna tu kan, supaya ia lebih menyerlah lagi. Jadi ini adalah kita ni memilih bunga-bunga yang lawa-lawa buat kita kembali. Indah juga. Dan juga Tuan, depan mata saya ni bunga yang masa ni viral dengan harganya ni. Yes. Yang harganya boleh mencecah ribuan ringgit. Anak saja kalau di Malaysia sampai RM1,000 anak saja. Di luar negara ia amat popular sekali. Yes. Jadi mula macam mana kita boleh dapatkan ni? Ini 3 tahun lepas saya dapatkan di Tamu Gadong. Dulu dari anaknya lah. Anaknya. Okey, di sini adalah tempat rehat. Tempat rehat ni. Tempat rehat. Di sini apa yang kita fokuskan ni? Tanaman bunga apa? Sini tanaman kalau di bawah arah kolam bunga air. Seperti melati air tu bunganya warna putih. Ini kembang kiapu. Ini ubat kencing manis, bagu, daun nirek. Memang kita tanam sini kah atau ia tumbuh sendiri ni? Ditanam. Ditanam. Siok jo. Ada ikan ni kah? Ada, Ada insyaAllah. ikan. Boleh bagi makan. Kadang-kadang ikan ni pemalu. Indah ni. Melihat ada tetamu.
Itulah dia, menarik sekali ni. Macam kalau kita lihat je tempat ni memang tempat rehat lah, tempat santainya orang. Tempat rehat. Memang kalau dilihat je di sini ada tanam-tanaman seperti yang macam tak pernah tuju. Ni apa ni? Ini Hello Beauty. Keladi, jenis keladi yang namanya Hello Beauty. Jadi ada jenis keladi kah semua Indah? Tidak, ini lain jenisnya ni. Ini lain jenisnya lagi ya? Ada, ini keladi, ini bunga raja ataupun dipanggil bunga ini bunga raja ni saja semua. Bunga raja tulang, ini bunga raja keriting. Lawa usulnya. Unik sama usulnya. Bunganya sama saja. Kalau sebelah sini pun ada jokolam. Ini bertamu kan ya? Bertamu ni. Sampai ke sebelah. Sampai ke sebelah. Ini sukulen ni bukan? Sukulen. Sukulen ni. Jenis sukulen pulang. Di kita pindahkan dia ke belum pasu lagi yang lain anak-anaknya ni. Ini mau dikating. Ini sensitif juga ni. Mesti dia boleh kalau mau mindah, dia boleh mengating, dia boleh terlampau basah ni. Cepat buruk. Cepat buruk. Yes. Jadi dia ada kondisi yang tertentu lah ni. Kalau menyamai mesti dibiarkan seminggu atau 2 minggu. Dia boleh disiram dulu. Biarkan dia sampai akarnya keluar. Dispray saja sikit-sikit airnya. Dia boleh terlampau banyak. Kalau tidak, ia boleh membusuk ni bah ni. Boleh membusuk. Buruk. Sebasar-basar kawasan kita ni, kita seorang saja mengusahakan kah? Macam mana tu? Macam mana kita meluangkan masa tu? Meluangkan masa kadang selalunya Jumaat Minggu lah. Kalau hari biasa, time balik kerja lah saja. Dia balik kerja saja. Pukul 5 tu. Tapi dah lama tu, sekajap banyak kan. Masuk Jumaat Minggu boleh. Kalau dah ada jemputan apa, boleh lah. Boleh lah. Tapi subur ni, macam mana tu cara mengekalkan kesuburan tanaman-tanamannya? Tahu lah. Mungkin ada tips. Kita mesti ada tips ni. Green finger juga kali coba. Pasal ni penjagaan kita ni take care juga kan. Punya tanam-tanaman ni macam kita ni manusia juga. Kali selesai di bawah cakap. Macam mana tu? Bawah cakap apa tu? Lawa koren ni. Cuma tu. Intinya kita ni mesti bagi ada aura semangat. Positif. Aura positif semangat pada tanaman. Semangat. Tapi memang saya pernah dengar peluang tu. Kata orang kalau kita ni menjaga bunga-bungaan, kita ni mesti bawa cakap. Tapi rupanya benar lah tu. InsyaAllah benar. Menjadilah. InsyaAllah. Tapi sebenarnya saya rasa ia lebih kepada tertumpu kepada tenaga yang dikeluarkan oleh tuannya. Yes, tenaga lah tu. Tenaga yang dikeluarkan oleh tuannya. Apabila kita ni mengeluarkan energi yang positif, kita insyaAllah dapat memberi kesan positif je tu di sekeliling kita ni tu, insyaAllah. InsyaAllah. Itu secara logical thinking lah. Jadi tuan, jadi kita ni sudah melihat, ni apa ni? Akar kan ni? Wind plant. Atau wind plant. Wind plant? Wind plant. Wind plant. Macam mana? Bunga angin ini tidak memerlukan kecuali disiram saja, tidak memerlukan akarnya tumbuh sendiri ni. Asal disiram ada angin, tidak. Janggut, macam janggut. Kalau Malaysia dipanggil tok janggut ni kan. Okey. Secara mata kasar saya fikir akar tadi. Bukan, okey. Maaf, menarik sekali. Itulah. Bagi orang yang minat bunga ni banyak tahu ni. Jadi saya cuma perlu bertanya untuk mempelajari kepada Tuan Haji. Ni Tuan Haji pun menarik ni. Yes. Saya suka yang ni, ia berkilat. Ini black coral. Ini black coral. Sebelahnya apa? Ini tipati. Tipati. Ini black riffles. Black riffle, black magic, black marble, black beauty. Ini apa ni? Caladium kah? Bukan? Jenis bukan. Alocasia. Ini jenis alocasia. Kita bagi keliru kalau dilihat secara mata kasar macam semua kan sama. Macam kan sama pula. Tapi kalau kita ni dulu panggilnya semua sekali sama juga. Keladi kan? Sekarang ini saja ada nama-nama saintifiknya sudah diberikan. Saya lihat ni ada kita menaruh besen. Untuk ini kalau jenis alocasia cuma ni mesti disimpan besen cuma ni supaya pertumbuhannya lebih bagus lagi untuk kesuburan anak-anaknya cepat keluar. Artinya ia akan menampung air di bawah tu. Supaya akarnya tu sentiasa basah lah.
Oh, kalau alokasia mesti kalau yang jenis cuma ni mesti ada bisen. Kalau yang jenis cuma tu ndak perlu. Jenis macam mana? Ini alokasia yang cuma ni ndak perlu ni. Ini ndak perlu. Yang jenis ni alokasia ni rupanya. Ini ndak perlu. Ini biasa saja. Ini yang segi pasar batangnya. Ini black steam. Ini black steam. Black steam Sabah Princess. Oh, lawan namanya. Tikap. Tikap. Oh, nampaklah macam cawan. Ya, belum buat tu daunnya tu apa macam membulat. Membulat cuma ni yang melakong air dalam. Unik. Ini lem ginkgo. Ini orisbia. Ini white lava. White lava. Lawa tengah-tengahnya ada warna. Kalau besar lagi makin nampak di sini timbul urat-uratnya tu lebih. Dia punya struktur daunan tu amat menarik sekali ya. Jadi bis kita mengetahui mengenai dengan tanaman-tanaman ini macam mana tu daripada belajar sendiri atau macam mana ataupun perkongsian daripada orang lain juga. Perkongsian sama-sama yang menanam bunga-bunga jenis macam inilah. Dapat kita ni membalik kita tanyakan apa jenisnya ni, apa namanya. Jadi kita kalau dalam penjagaan bunga lah ada yang kita cuba-cuba dahulu. Ada cuba-cuba dulu. Dan kemudian bila jadi baru tak dia lurus dah cara tu ada. Kalau awal cuma itulah tapi sudah pengalaman sudah lebih 30 tahunan ni ikut pengalaman kita ni lah menjaga macam mana kan ikut kemahiran lebih 30 tahun udah sangat menarik sekali lebih 30 tahun artinya memang dari awal tu memang ada jiwa jiwa memang suka kepada tanaman-tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan yang kehijauan. Jadi sebelah sana pun ada usulnya ni. Baik Tuan Haji, dilihat di luar ni banyak tanaman di sekitar. Jangan-jangan di dalam pun ada kali ni? InsyaAllah ada. Ada? Ada bah? InsyaAllah. Cuma mana usulnya tu? Tapi kita akan dilihat ni. Tapi tidak sebanyak di luar. Tidak sebanyak di luar lah. Banyaknya di dalam bunga-bunga plastik saja. Bunga-bunga plastik. Maksudnya bunga plastik kan bunga artificial? Artificial lah. Artificial. Tapi macam mana usulnya ni? Yang bunga hidup pun ada juga tapi tidak banyak. Wah. Anita yang kita maksudkan tu banyak bunga artificial. Bukan bunga plastik. Ya bunga plastik tapi bukan bunga plastik yang mana-mana tu. Tapi lebih kepada bunga artificial di sini ni. Jadi memang boleh dikatakan benar-benar berjiwa kehijauan. Tanaman kehijauan di sini walaupun bukannya yang asli, hanya artificial saja tapi ia mengindahkan juga. Boleh saya kata halaman ataupun dalaman lah hiasan dalaman rumah bis kita ni. Jadi ini orkid hutannya yang artificial. Orkid harimau. Orkid harimau. Dia dapat yang aslinya, yang plastik pun dah apa-apa kali ya. Senang dijaga. Senang dijaga. Dilap kan je tu. Jadi ada ni bunga asli di sini. Ada sebelah sana. Sebelah sana. Dah banyak. Apa tu orkid? Orkid tadi hanya Tuan Haji orkid. Menarik sekali ni. Mengapa orkid yang bis kita simpan dalam rumah? Selalunya orang menyimpan sukulen, kaktus yang sanang-sanang. Ini orkid. Sebabnya warnanya tu membagi ketenangan darah kita ni, warna-warna seperti warna cuma ni kan. Lagipun kehijauannya ni lebih bagus daripada warna-warna yang lain kan. Jadi bisa juga kita menaruh di tengah-tengah meja ni. Bisa lawa sekali. Jadi kalau orkid penjagaannya bukannya memerlukan sedikit cahaya matahari kan? Ya, memang pulang untuk di dalam rumah selalunya orkid kita ni boleh disimpan dalam masa 2 minggu, seminggu ke 2 minggu lah. Pasal tu simpan lagi keluar balik kan. Kalau indah ni dulunya mungkin menjadi kuning ni, kurang hijau. Bisa juga kita menanam sini ni. Jadi kalau di dalam rumah penyiramannya selalu orang pakai ini saja spray sama lah je tu. Sama. Ini dia memerlukan terlampau banyak air juga ni bang. Kalau terlampau banyak adanya ia basah di dalam boleh menyebabkan akarnya rusak. Jadi tak sebabnya kita menyimpan ni kan? Dilapis bagi sebab piasau. Sebab piasau supaya kegunaannya supaya ni ia punya ketahanan basah di dalam tu lebih lama lagi bang. Ia lembap lagi. Lembap.
Dan Tuan Haji, selain daripada bunga orkid, bagi pendapat apa lagi yang boleh sesuai yang disimpan dalam rumah selain pada orkid, sukulent, kaktus? Bunga-bunga daun pun sesuai juga kalau suka. Tapi sebenarnya depends kita ni lah, mana yang kita ni suka. Makanya penjagaan atau mesti tahu juga berapa minggu untuk satu pot satu kan. Jadi sebenarnya kalau Tuan Haji, ini semestinya orkid saja yang bisa kita simpan di rumah. Tapi memang kita lebih suka kepada orkid. Sebab tetap kita menghiaskan orkid itu di dalam rumah. Dan audio penonton, alhamdulillah kita bersama dengan Awang Haji Anwar bin Haji Abdul Rahim. Terima kasih, ribuan terima kasih kita ucapkan ya. Kerana bukan saja mengongsi pengalaman, malahan juga menunjukkan kepada kita ni landscape rumah beliau di luar rumah dan juga hiasan dalaman rumah yang penuh dengan bunga, walaupun bukan bunga asli, bunganya orang bunga artificial saja. Namun sebenarnya kita ni dapat lihat minat itu ada di sana, Pak. Dan juga kita dapat saksikan juga ya, campuran warna itu sebenarnya begitu penting sekali. Dan amat menarik sekali yang dapat kita bawakan kepada Auda dalam rancangan skop kita pada minggu kali ini. Dan insya-Allah kita akan bersua lagi di lain kesempatan. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji dan Auda. Kita ni akan bersama dengan personality skop kita di keluaran yang akan datang, dan kita akan saksikan apa saja tanaman-tanaman yang ada, apa je pengetahuan yang akan dikongsikan. Kita akan nantikan bersama. Dan akhir kalam dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.